Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wa a'udzu nafsi billahi al-'aliyyil 'azim. Bismillahi ma sya'allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'du. Qala Syekh Musannif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kita di muka surat 49. Ya. Ujung dah kitab kita ni. Kata Musannif rahimahullah ta'ala la'allaha liikhtisariha ma'ashtimaliha ala ma dhakarnahu ja'alaha asy-syar'u tarjamatan ala ma fil qalbi minal islami wa lam yuqbal min ahadin al-imanu illa biha. Hadirin sekalian, syukur Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dia, anugerah dia semata-mata dia jualah yang telah mewujudkan sekalian alam ni dan mewujudkan khasnya sedarkan dialah yang menjadikan kita. Alhamdulillah. Syukur dapat kita Islam sejak lahir lagi melalui Islamnya mak ayah kita. Walaupun kita tak faham Islam, sebab Islamnya mereka, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Dengan Islam yang dapat sejak kecil tu limpah kurnia Allah Ta'ala, kita dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam, suasana yang membantu kita untuk membesar sebagai orang yang beragama Islam, patuh syariat Islam, meninggalkan larangan dia, boleh taat ikut patuh perintah dia. Alhamdulillah. Syukur lagi nikmat diberi kesedaran pada kita untuk mengaji, nak belajar, nak faham perjalanan agama ni supaya benar-benar kita faham perjalanan agama kita, macam mana nak jadi orang Islam, orang beriman yang sebenarnya, yang kita takkan boleh faham melainkan dengan kita belajar, menuntut ilmu, berguru, talaqi, dan dengan proses yang demikianlah baru boleh istilahnya mengenal Allah Ta'ala, ada hubungan dengan Allah Ta'ala, dan boleh ada rasa kasih, cinta, bahkan lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah diberi kita keinginan, kehendak, kehalubaan untuk nak mempelajari ilmu-ilmu tersebut supaya benar perjalanan Islam dan iman kita. Alhamdulillah.
syukur diberi pada kita keupayaan boleh hadir solat maghrib berjemaah, dapat pula berada dalam satu majlis ilmu. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni, meneruskan bacaan daripada kitab Matan Ummul Barahin. Kata musannif rahimahullah ta'ala, la'allaha liikhtisariha ma'ishtimalihi ala ma zakarnahu ja'alaha syar'u tarjamatan ala ma fi qalbi minal islami walam yuqbal min ahadinil imanu illa biha. Satu terjemah, dan mungkin kerana melihat kepada ringkasnya, itulah dua kalimah syahadah itu, serta kandungan dua kalimah syahadah ini yang meliputi apa yang kami perjelaskan dahulu, maka dijadikan ianya kalimah syahadah ni oleh syarak sebagai penterjemah ke atas apa yang ada dalam hati daripada keislaman seseorang, dan sehingga tidak diterima daripada seorang keimanannya melainkan dengan mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik, hujunglah kitab kita ni tuan sekalian. Kitab yang kita duk baca ni, pengarang kita nak jelaskan dengan apa yang telah kita belajar, yang la ilaha illallah ni terkandung dalam dia aqaidul iman 50 tu. Semua bab ketuhanan terkandung dalam la ilaha illallah, 41 aqaidul iman. Dan semua perkara dalam bab kerasulan terkandung dalam Muhammadur Rasulullah. Begitu juga perkara-perkara yang sam'iyat, perkara-perkara ghaib yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita wajib imani, yang memang kita semua akan lalui, bermula daripada alam barzah lagi sampailah proses ahli syurga ke syurga, ahli neraka ke neraka, dan kekal abadi kedua-duanya selama-lamanya. Semua tu kita wajib iman, dan terkandung ia dalam pengertian maksud Muhammadur Rasulullah. Dengan arti kata lain, sebut Muhammadur Rasulullah berarti mengakui, mengiktiraf apa saja perkhabaran dan maklumat yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu. Antaranya adalah perkara sam'iyat yang ghaib yang telah diberitakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu terkandung bab uluhiyah, bab nubuwah, dan bab sam'iyat. Istilah lain terkandung bab uluhiyat, bab nubuwat, dan sam'iyat. Maksudnya bab ketuhanan, bab kerasulan, dan bab ghaib, macam mana telah kita bicara dulu. Jadi dia kata mungkin kerana melihat dengan ringkasnya, la'allaha, harap-harapnya, kalau terjemah asal macam itulah, ini saya baca terjemah yang ada tu, kerana terlalu ringkasnya kalimah syahadah ni, la ilaha illallah ni, walaupun ringkas, tapi ma'ishtimaliha ala ma zakarnahu, berserta dengan lengkap, kata dia, berserta dengan kandungannya yang meliputi, yang melengkapi apa yang telah kami perjelaskan dahulu. Jadi semua bab keimanan yang telah dibicara tu terkandung hanya dalam sependek kalimah ni saja. Seringkas-ringkas dua kalimah syahadah ni. Apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nak cerita balik panjang lah kan. Apa mana istighnaq, iftiqar, saya dah cerita satu-satu tu, yang kena ingat pula tu, bab la ilaha illallah ni dia bukan saja bab ilmu, tapi dia adalah sepatutnya dah jadi darah daging kita. Apa saja masalah hidup kita, sepatutnya bila sebut la ilaha illallah lega. Dia bukan macam automatik lega dahaga minum air tu. Lega sudut mana? Basirah kita, faham kita, lega.
Boleh juga kalau nak umpama macam minum air dari sudut sebut la ilaha illallah ni, sepatutnya refresh dia kita. Kalau dahaga minum je air, lega lah dapat air. Macam tu juga sepatutnya apa saja keresahan kita dalam kehidupan ni, sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selesai masalah. Siapa boleh selesai? Pasal kandungan ni ada makna dalam dia, mengembalikan kita balik fahaman kita siapa Allah Ta'ala, siapa makhluk. Yang makhluk ni bila-bila pun makhluk ialah makhluk. Makhluk takkan ada kedudukan sebagai ilah sama sekali. Kita dah belajar dah tu. Dan Allah sebagai ilah, dia pula takkan jatuh martabat, takkan turun martabat dia sebagai makhluk. Subhanallah. Satu, kita dah belajar bersih-bersih akidah, mentuhankan makhluk salah, memakhlukkan Allah Ta'ala pun salah. Kita mesti letakkan makhluk tempat makhluk, Allah pada kedudukan dia sebagai ilah. Mesti faham betul tu. Dan semua tu terkandung dalam la ilaha illallah. Kalau tak faham juga, saya nak sebut gini, wajib taubat mengaji lain. Kitab nak habis lah, takkan tak faham-faham lagi. Kasar sikit lah bahasa itu kan. Saya kita ni tuan-tuan, kalau tak faham akidah ni, tak jadi darah daging kita lagi. Saya dah sebut macam mana, Allah Akbar. Malang sungguh lah, kata gitulah. Celaka sungguh hidup kita ni, bila kita benda yang sepatutnya kita kena belajar, kita tak kerti. Celaka besar. Lebih celaka daripada tak ada makan minum lagi. Makan minum jasad. Tapi bila tak faham la ilaha illallah ni macam mana, istilah nak rujuk ke Allah Ta'ala, nak balik ke Allah Ta'ala, nak tauhid ke Allah Ta'ala. Bahkan pelajaran tauhid ni dia buat batin, dia buat hati sanubari 24 jam. Hati tu kena musyahadah dengan Allah Ta'ala, kena muraqabah dengan Allah Ta'ala, rujuk ke Allah Ta'ala, balik ke Allah Ta'ala. Walaupun jasad kita ni berhubung makhluk, kita pun makhluk. Dan apa keliling kita ni, hubungan kita dengan kontekstual jasad ni semua makhluk. Mata kita tengok makhluk, dengar makhluk, sentuh makhluk, bau makhluk, rasa makhluk, semua makhluk. Keliling kita semua makhluk, kita apa makhluk. Tapi hati kita wajib mengenal, wajib faham, wajib boleh musyahadah, boleh muraqabah. Seolah-olah kita memang, kalau istilah al-mutahid dia panggil syuhud ke Allah Ta'ala 24 jam. Masalah kita asyhadu ke Allah Ta'ala. Yang tu pun saya pernah syarah kat tuan-tuan. Dia menunjukkan present tense. Maksudnya Allah Ta'ala ni always present in our hearts. Bunyi orang putih sikit lah kan. Kalau kita sebut bahasa Melayu, dia tak rasa kan. Pasal kita tak ada kontak bahasa Melayu ni. Aku bersaksi, dia akan terjemah gitu je lah. Tapi kalau bahasa Arab tu, dia asyhadu tu maksudnya I'm witnessing. Bunyi orang putih sikit. By witness, I'm always witnessing that Allah Ta'ala, He's the only one ilah. Nobody else should be ilah except Him. Punya orang putih sikit lah, tak faham tu punya bahasa lah tuan-tuan. Pasal bahasa tuan-tuan ni benda penting. Satu, ulama kita syarah tafsir hadis, tafsir kitab fiqh, maksudnya huraian ulama-ulama kita. Pasal nak memahamkan semua bahasa ulama, bahasa tok guru, bahasa Nabi SAW dan juga kalamullah. Bahasa mereka sangat pendek, padat. Kita lah pula nak kena usaha untuk fahamkan. Dan jangan tak tahu, sampai sekarang ni antara benda besar kat kita, bahkan khasnya pada kalamullah Quran ni, dia tetap sampai akhir zaman adalah mukjizat. Di mana mukjizat Quran? Tak makna dia, erti kata dia, kandungan dia tu. Kalau kita faham makna Quran dan baca Quran ni macam kena sihir. Baca Quran macam kena sihir. Terpukau kita tengok. Allah. Kita tak faham, suka jadi apa? Itu satu hal lah. Macam mana pun atas kita bicara ni kepada la ilaha illallah tu lah. Yang ni kena ambil betul, faham. Quran nak faham 30 juzuk bukan senang. Tapi la ilaha illallah ni mesti faham sungguh. Kalau tak boleh hurai satu-satu pun, tapi perjalanan akidah kita tahu macam mana nak mentauhidkan Allah Ta'ala tu, dari sudut zat dia, sifat dia, perbuatan dia,
milik dia. Bila ni nak faham ke Allah Ta'ala ni? 24 jam faham. 24 jam. Tambah ada peristiwa-peristiwa yang terdekat dengan kita, begitu istilahnya menyayat hati. Bahkan Allah, masa dunia ni kau sunyi, tuan saya tak tahu lah kan. Seorang untuk guru kita, seorang tak ada. Umur dekat-dekat dengan saya ni. Rahmat Dali lu 63, Ustaz Rifai ni 59, saya 51 lah. Tuan-tuan tak apalah, muda lagi. Sikit saya sebut itu, faham kot bahasa itu tak kan? Mati pun bukan nanti tua, mati muda, mati dah. Lepas tu kita kena nak minta mati dalam iman, tapi hidup tak dalam iman, mana nak boleh? Boleh faham kot saya sebut itu kan? Di atas hidup kita dalam iman itulah mati kita dalam beriman. Pasal dah hidup dalam keadaan iman, tentulah mati dalam iman. Takkan tunggu mati baru nak la ilaha illallah. Tak jadi itu deh. Bukan senang. Tuan-tuan nak mati boleh ucap kalimah syahadah ni, buat jenayah sampai kena tali gantung. Tu boleh. Confirmnya akhir kalam tuan-tuan la ilaha illallah Muhammad mampu. Siapa nak itu kat tangan? Pergi buat lah. Saya tak payah hajar tu kan. Tapi kalau buat langgar undang-undang PKP tak kena gantung lagi. Saya bukan nak ajar suruh tuan-tuan buat jenayah ni. Saya nak cerita kata orang yang tali gantung tu kan dia ada peluang kan. Yang tu pun saya pernah bahas tuan-tuan, bahas sini kat mana tu. Yang kata orang macam tu dia boleh set akhir kalam ni la ilaha illallah. Sikit soal. Adakah dah berjaya sebenarnya macam tu? Kalau berjaya kita buat jenayah kepakat semua mati tali gantung kan. Boleh faham saya sebut apa tak? Cemburu nak mati gitu, cemburu. Tuan cemburu. Memang bodoh saya kata itu. Bodoh tahu mana? Walaupun boleh mengucap kalimah syahadah, bukan maksud boleh mengucap kalimah syahadah zahir macam tu kan. Tapi musyahadah hati tu, hati itu mari iman kita ke Allah Taala tu. Kalau takat kata nak mati kena gantung tu, boleh sembahyang 2 rakaat. Permintaan terakhir apa? Saya nak sembahyang 2 rakaat. Lepas tu saya nanti bila bubuh tali gantung ni saya sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pup, lepas tali saya mati, tak apalah, saya redha. Saya nak kata apa? Macam tu bahagia ke macam tu? Belum tentu. Yang tu yang kata memang akhir kalam ni faham tu la ilaha illallah, tapi bahagia memang duduk dengan nabi-nabi dan rasul ke? Belum tentu. Dia di atas dikenal tu dan faham tu, boleh sebut zahir, boleh sebut. Tapi nak faham tu, adakah betul-betul dia tauhid dengan Allah Ta'ala tu? Yang tu saya syarah satu-satu, panjang lah lagi kan. Tapi asal kita nak bicara ni dengan apa yang telah kita bicara, semua tu ada dalam la ilaha illallah. Kalau tak ada Muhammad Rasulullah pun, setengah ulama dia kata apa, la ilaha illallah ni cukup dah untuk menghimpunkan semua sekali. Pasal bila kata la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah tu Allah saja ilah, makhluk bukan ilah. Jadi makhluk ni mesti duduk dekat makhluk. Iktiraf besar kita adalah mesti Allah Rabbi tu, mesti faham. Allah Rabbi sudut mana? Zat dia, sifat dia, perbuatan dia, milik dia. Sekali lalu kalau saya sebut zat macam mana? Sentiasa nak sedar zat Allah lah hakiki wujud, zat Allah saja kidam, zat Allah lah baqa' tu, wujud kidam baqa' tu. Zat Allah Ta'ala lah yang tak hajat pada sesuatu. Zat kita ni, aku asal tak ada, zatul adam kita ni. Bila Allah Ta'ala bagi jadi, kita zatul hudus. Kita duk ada ni pun, kita ni bila-bila boleh binasa. Zatul fana. Kita ni bila-bila pun 24 jam kita yang qaim billah. Kita berhajat dan hanya boleh ada ni ke zat Allah Ta'ala. Tentu tempat hajat kita, bukan ke makhluk. Yang tu yang ilmu besar kita nak kena mengaji. Yang memang hajat besar kita ke makhluk, tapi Allah Ta'ala buat peraturan ni nampak zahir hajat kita ke makhluk. Betul? Hajat dah makan minum, hajat dah ubat, hajat kenderaan, hajat tempat tinggal, hajat pakaian, hajat anak bini, hajat pemerintah, hajat tak? Tak belajar tauhid, kita tak boleh nak hubung kait antara yang kita hajat, yang kita nampak ni dengan Allah Ta'ala. Tu yang jadi lalai. Ulama tauhid kita duk ajar macam mana? Semua ni makhluk, walaupun duk ambil makhluk, hati mesti musyahadah ke Allah Ta'ala.
Dan apa yang kita hajat tu pandang dia ni semua asal pada Allah Ta'ala. Sebenarnya aku bukan hajat ke makhluk, tapi hajat ke Allah Ta'ala. Ya. Ilmu kena mengaji lagi elok. Lepas tu dah faham macam mana nak bawa dalam kehidupan seharian, macam mana nak tauhid pada Allah Ta'ala. Tu yang dia kata la ilaha illallah ni, faham maksud dia ni. Dia kata dengan itulah sebab dia Allah Ta'ala menjadikan la ilaha illallah ni seolah-olah penterjemah apa yang ada dalam hati kita tentang keimanan kita. Siapa Allah Ta'ala, ya Allah saja ilah, selain pada Allah Ta'ala takkan duduk tempat Allah Ta'ala ni. Kita sebut la ilaha illallah je faham, saya dah sebut ribat zat tak. Iman duk faham kita hajat pada Allah Ta'ala. Tu hajat makan, kita sebenarnya hajat ke Allah Ta'ala, tapi peraturan sebab Allah Ta'ala buat, dia buat makanan, macam-macam jenis makanan ada. Kita pula ada keperluan-keperluan tertentu dengan kapasiti yang tertentu. Yang mensediakan hakiki itu Allah Ta'ala kita. Jadi kita bukan hajat ke makanan tu, sebenarnya hajat ke Allah Ta'ala. Manusia tak reti nak cipta makanan-makanan, nak buat nasi, nak buat jagung, nak buat gandum, nak buat sayur-sayuran, nak buat ikan, nak buat lembu, nak buat kambing. Manusia mana pandai. Makhluk mana boleh buat sendiri. Kambing ni tak reti dia buat diri dia kambing. Mana ada makhluk boleh berdiri sendiri, yang dia sendiri urus diri dia sendiri. Mana ada. Inilah tauhid yang kita nak ngaji ni. Ini ya. Bagi letak tu makhluk ni duduk tempat makhluk. Tak ada apa asal. Allah yang bagi jadi. Nak bagi tauhid sungguh tu ke Allah Ta'ala tu. La ilaha illallah. Bila rujuk ke Allah Ta'ala. Lapar pun tengok je makanan, ya Allah. Boleh syuhud, boleh pandang Allah Ta'ala. Istilah pandang Allah Ta'ala apa? Kenal kita Allah yang bagi rezeki aku, Allah yang bagi makan aku. Nisbah kita belilah makanan apa nak beli. Pisang ke, cucur udang ke, kepok lekor ke, itu cucur bawang ke, cucur jagung ke, cicah sos ke apa ke. Dalam tu ada kelazatan yang kita boleh nikmati, tapi jangan lupa kepada Allah Ta'ala mesti sentiasa di hati. Betulnya gitu. Itu kitanya perjalanan tauhid tu. Kita kena dengar macam lali, macam dah reti, tapi sebenarnya hidup kita, hati ni mati dengan Allah Ta'ala. Tak sedar langsung ke Allah Ta'ala. Teruk kita kan. Kalau tengok sudut tu, tu guru yang tak boleh hajar macam ni seorang-seorang, tak ada. Seorang. Saya arwah batin tu, dia duduk ngajar, ada dia sebut. Tapi saya sebut ni, saya sebab lah. Dia kata itu, kita ni, kata dia, kalau ada orang duduk mengajar, kita kena duduk ngaji. Tak peduli pun, kata dia. Dia mati dah baru kita teringat, silap aku tak pergi ngaji. Macam tu. Memang macam tu lah perangai manusia ni. Dia nikmat duk ada, dia tak sedar. Habis nikmat tu hilang tu baru tahu, tok guru kita tak ada dah. Masa duk ada muka duk ngaji, duk tidur lah. Duk pun duk belakang tu. Kalau boleh lari pula, tambah pula duk kena balung, kelepar pun lari je. Tengok muka ustaz pun beci aku tengok muka ustaz. Mapuh tu pun, Allah silap aku tak pergi ngaji. Tambah pula orang tengok orang ramai pergi main panjang nazar dia. Ramai orang pergi ke ustaz ni. Aku tak suka apanya, orang lain semua suka. Orang tahu. Sajalah saya sebut itu kan. Saya mati saya tak tahu orang nak suka tak suka. Kaedah kita dalam syarak pun macam ni. Sekali pun satu makhluk, semua makhluk dalam dunia ni seorang pun tak suka. Yang penting Allah suka kita. Macam mana Allah suka kita? Tauhid mu betul tak dengan Allah Ta'ala? Akidah mu betul tak dengan Allah Ta'ala? Zaman Nabi Isa tu yang suka kat dia tu apa kan? Sampai orang nak bunuh dia. Barrafa'ahu Allahu ilaih. Allah Ta'ala angkat dia duduk langit kedua. Nak ada orang yang suka dia apa orang? Ramai yang nak bunuh dia, tak suka dengan dia, dengki dengan dia pasal dia ni kalau ikut orang yang tak disangka daripada keturunan melalui Siti Maryam, yang ayah dia sebagai, tak sebut tu panjang cerita tu tak, yang boleh lahir Nabi Isa ni, dia orang Arab kan, datangnya Nabi Isa ni daripada Bani Israel, daripada keturunan lain, Kan'aniyin, macam-macam nama lah puak Bani Israel ni. Dia nak Bani Israel golongan lain, dia tak nak daripada kalangan daripada keturunan Nabi Isa melalui mak dia Siti Maryam ni. Dia tak nak tu. Satu dia tak setuju. Asal saya nak sebut tak mana. Walaupun makhluk semua tak suka, yang penting Allah suka. Macam mana Allah Ta'ala suka? Ni perjalanan tauhid kita betul. Hati ni sentiasa musyahadah muraqabah ke Allah Ta'ala. Macam mana nak boleh musyahadah muraqabah ke Allah Ta'ala? Memang kena mengaji suku tu, berguru suku, kena berjalan secara serius ke Allah Ta'ala. Macam tu kot bahasa dia. Yang kalau kita dalam perjalanan tasawuf ni,
kena mengaji pula kalau disebah kitab lah. Perjalanan kita belah Nusantara ni, Minhajul Abidin kita mengaji. Tu pun nak mengaji Minhajul Abidin ni, orang hak ni bab ni mantap lah. Tu berlatih untuk macam mana nak menyusun diri, nak jadi abid dan menzahirkan kefakiran dan kebahajatan diri pada Allah Ta'ala. Tauhid ni kira kemah dah. Oh, masuk ngaji tasawuf. Ni tauhid pun tak kerti. Allah Akbar. Mudah Allah ampun kita semua, bagi rahmat kita semua, lembut yang hati kita semua, bagi kita faham semua perjalanan tauhid ni. Pasal dia benda besar. Pasal Allah Ta'ala dia buka pintu hati kita. Allah Akbar. Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah Ta'ala nak pergi tunjuk ke dia, Allah Ta'ala akan lapang dada dia untuk faham Islam. Faham apa? Nak belajar, nak faham kalimah syahadah ni, la ilaha illallah, macam mana nak zikir, macam mana nak boleh hadir hati, macam mana nak bawa tauhid ke Allah Ta'ala, macam mana nak menzahirkan kehambaan diri pada Allah Ta'ala. Orang yang Allah Ta'ala bagi hidayat, dia bagi yang buka hati kot tu. Kalau kita ni tak ada dia buka hati untuk boleh nak zikir ke Allah Ta'ala, fikir ke Allah Ta'ala, nak ingat ke Allah Ta'ala, nak boleh mengaji, nak bagi faham ke Allah Ta'ala, maksudnya kita ni di sebalik daripada orang yang Allah Ta'ala nak bagi hidayat, duduk sebalik. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa, kata Allah Ta'ala. Siapa yang Allah Ta'ala nak bagi sesat dia, Allah Ta'ala jadikan dada dia sempit. Sempit tak mana? Dengar ayat orang kerja tauhid, tauhid lagi, tauhid lagi. Tu wajib taubat kan. Tuan-tuan kalau duk dengar orang mengajar akidah ni, tuan-tuan duk dengar cemuh lah. Duk cerita tauhid. Duk Tuhan. Tak ada nak cerita lain ke? Tuan-tuan, saya silap kena syahadah lain tu. Pasal apa? Bab akidah lah besar sekali. Kita aja duk rasa kita duk atas akidah betul lah. Tapi kita ni kalau semak jumpa Tok Guru betul-betul kan, duduk depan dia, tambah pula istilahnya ada benda batin yang dia boleh faham kat kita, dia londeh kita. Kalau kita tahu siapa kita. Ni kita tak bisa kena londeh tu. Duk rasa kita sempurna lah. Aku ni okey lah. Jumaat 2 hari. Duk rasa okey. Tapi bila londeh kita punya akidah ni, saya silap belanja bogey dah, malu dah. Yang ni depan ni duk hidup lagi tak apa, boleh tobat, boleh betul lagi. Kalau katalah mati, nak betul apa lah. Apa yang ada pada kita, itulah kita bawa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala insafkan kita semua ni. Itu yang kata tadi, kalau kita tak kerti juga, Allah tak pandai lah, tak kerti lah. Fardu ain ni, mana boleh tak kerti. Dan kalau tak jadi tu, apa pasal? Dia mesti ada sebab tak jadi tu. Baik. Jadi kita ni kalau ikut ni sebab baca habislah kita ni. Dia kata apa? Maka. Jadi saya sebut tadi, ringkas saya sebut kebab zat itu lah. Yang lain semua saya ngajak dah. Saya sebut dah. Dah habis kitab dah. Maka dengan itu kata dia meliputi apa yang kami perjelaskan dahulu ni. Maka dijadikan ianya kalimah syahadah ni oleh syarak. Siapa syarak ni? Allah Ta'ala hakiki. Atau istilah juga siapa dia syarak sahibu syar'i ni? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa kata Nabi Muhammad ni syarak? Syariat. Pasal syariat lalu ikut dia. Kata kat dia pun sebagai syarak. Nisbahkan pada Rasulullah ni sebagai syarak ataupun syariat. Orang yang menentukan syariat halal haram, mana berakidah, dia yang bagi penjelasan. Nisbah pada dia tu pasal dia sabab atas jalan majas akli. Syarah tu panjang. Dan sebut istilah syarak tu sama. Jadi di atas apa yang ada pada makna la ilaha illallah ni, syarak telah menjadikan kalimah la ilaha illallah ni sebagai penterjemah ke atas apa yang ada di dalam hati. Satu, kalau andai katalah nak sebut dan kata ada hukum macam ni, yang kata kalau katalah dalam masyarakat kita ni ada orang kafir, dia ni daripada kecil hidup dalam masyarakat Melayu, cakap pun cakap Melayu, cakap pun cakap jadi orang gerik lah. Macam orang kafir, orang Cina Kelantan, duduk Kelantan, kecek pun kecek Kelantan lah. Kita ingat kau Islam punya kafir lagi. Allah. Di atas kafir dia tu, walaupun dia duduk dalam masyarakat Islam, pagi salam pun pasih macam mana orang Islam, tapi tak biasa duk mengucap kalimah syahadah. Musim korban dia pun tolong dia.
Bukan dia sembelih korban. Sembelih korban apa kita tak boleh makan. Sikitlah hukum tu, buat lawak sikit kan. Kita lah sembelih, tapi dia lah tolong potong. Dia kena khidmat lebih daripada kita lagi. Tapi mulut ni tak pernah ucap kalimah syahadah, tak terima Islam dia. Siapa? Walaupun dengan Islam ni dia tak pernah kata buruk apa langsung. Bahkan kita main jemaah ni dia tolong pergi sapu sampah buang madrasah. Katalah gitu. Air yang mana yang tak katuk dia tolong katuk. Tandas kita kotor dia kata. Dia tak pernah merepek kita apa orang Islam ni pengkotor lah, dia tak pernah kata gitu. Dia lagi cuci. Buat apa? Saya suka bersih kata dia. Kalau dia Cina, dia bunyi Cina lah. Saya suka bersih mah. Saya tak suka tengok-tengok ini macam kotor busuk-busuknya. Saya suka bersih. Tapi tak pernah mengucap kalimah syahadah. Tak terima Islam ni. Datuk kita ni jadi Islam ni wujud lah. Tapi kita jadi Islam, jangan tak tahu bukan pasal kita faham Islam dan kita memang bersungguh-sungguh nak Islam. Kita jadi Islam ni pasal sedar-sedar ada Islam. Yang tu ya sikit. Berarti elok. Satu kita kena kita tak sedar Islam kita ni duk level mana. Yang kalau istilahnya kalau tak diuji, kita akan tak tahu kita siapa. Kita duk, adakah kita memang suka Islam, kita cari Islam, memang aku nak Islam, memang aku redha Islam sebagai agama aku memang nak cari sungguh-sungguh apa dia ajaran Islam, kenal Allah Ta'ala, kasih Nabi Muhammad SAW. Selagi ada umur ni aku memang nak patuh Allah Ta'ala, kasihkan Nabi, nak pergi belajar sungguh lah pelajaran Islam ni. Kalau tak pernah diuji saya silap, tambah kalau kata kena uji saya silap, gagal kita. Pasal kita tak tahu kita punya ketulinan tu, ketulinan Islam kita original, tuling ke tiruan palsu kan, original ke fake nya, yang putih sikit lah. Kalau Mas nak tahu dia asli ke mana, sikit sebut itu, macam mana nak tahu dia asli? Tuan-tuan tak tahu lah tu tak apa, tapi saya nak buka ni macam mana, macam nak tahu Islam asli ya? Boleh tak main masjid? Ajak main masjid, rasa marah tak? Kalau main ke jemaah tabligh malam ni kita ada kuliah di masjid ni, bicara atas iman amal. Tak pun ada ustaz daripada Pegelah Hulu datang, mari kita dengar sama-sama. Kutung lah. Baru kena ajak macam tu tuan-tuan. Belum panggil encik, malam ni tak ada siapa nak pergi kuliah, minta pakcik tolong bagi kuliah malam ni Kenapa aku pula? Kenapa pula aku pula kena mengajar? Betul tak macam tu? Betul tak? Kalau kita tuan-tuan tak original, sepatutnya kata tak ada orang usah. Tak apa, mari aku ajar. Inilah tuan-tuan originalnya Islam. Ni kata kalau Mas tu kikih kat mana pun ni. Bukan nampak kalau Mas kikih karat dekat dalam. Boleh faham kot saya sebut gitu kan? Kalau saya ngaji urdu kan, yang ni dipanggil kasuti. Kasuti ni alat untuk nak tengok nak Mas ni original tak original ni. Kita kan tahu. Ni imam tak ada, tolak orang jadi imam. Apa tolak aku pula jadi imam? Awal lain apalah tolak aku? Mu dah masuk pondok, mu jadi hafiz Quran, mu dah jadi imam. Asal aku pula? Ni pun pasal apa hantar aku jadi tok imam? Siapa? Siapa lantik aku? Pasal apa? Kalau mak pula lagi, pasal apa mak hantar saya sekolah tapi pasal apa? Tok orang kampung suruh saya ngajar, suruh saya buka madrasah pula. Mana saya nak buka madrasah? Ini kita ni tak percaya try ya. Tapi saya tolak tuan-tuan jadi imam ni macam mana? Agak-agak sikit saya sebut tu kasar sikit lah malam ni, pasal puan kasar tu lama tak puan kasar ni kasar macam tu lah kita nak tunjuk apa? Kita tak bersedia. Kita Islam yang kita ada ni bukan kita cari Islam Kalau kita cari Islam bila-bila ni, kalau contohlah tak ada orang azan, astagfirullahaladzim, lewat 10 minit dah ni, kita lagi buka switch ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita lah azan ni kan, mula azan, mula solat sekarang, mula sorry saya tak niat kata siapa-siapa saya nak cerita original tak original kita. Kalau buat hatam Quran bukan baca wadduha ke bawah wadduha wal laili idza saja, dengar lekeh orang try baca tengok bunyi cara kanak-kanak baca orang tua. Wadduha wal laili idza saja, Allah dengar kebal tekok
Tambah pula habis-habis baca doa khatam Quran, baca tak? Pakai serban mulai baca khatam doa khatam Quran. Allahummarhamna bil Quranil azim. Kelah kabut Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kenapa suruh aku baca doa khatam Quran pula? Siapa kat aku pula? Tak sedia kita kan. Kita kalau beriman ni, tu kita patutnya kita ada depan sekali tu. Ini pula cerita pergi perang. Kalau pergi perang macam mana? Pak cik jadi ketua pembinaan perang ke Bojong jihad. Kena aku pula tak ada walai ya. Dan kita tak bersedia ni. Kalau mati ke macam mana? Mu nak ngadak Allah Ta'ala 3 minit lagi. Mula terberak kita. Saya lajak sikit sebab sikit. Kita pula sedia kata tu kita kena tenyeh ni pun kita tahu kita apa. Allah. Itu cerita main ni tambah cerita duit cerita duit. Masjid kita ni perlu 100,000 lagi. Nak pergi siap. Kontraktor lari. Contohlah kira-kira Kamboja ni kena keluar satu keluarga RM500. Macam mana? Muka mana? Muka masa. Bawa 500 lah, tak 5,000. Keduk lah muka. Ni tak kita pula kerajaan mana? Kata kerajaan ni molek sangat, bagus sangat. Nak buat Islam kono, nak buat bakat dah. Dulu duk keseri ni molek dah. Kedekut nak mampu duit nak buat keluar. Makan apa? Kalau makan 300 tak apa. Tak apa saya bayar. Nanti roti canai. Bayar. Bak isi perut sedap lah. Cuma nak bina rumah orang Ta'ala tu. Kalau tak kata tak kerajaan tak bagi saya tak siap lagi tu. Sorry lah saya kata sebut kasar sikit lah. Macam ni lah zaman sekarang. Islam kita macam tu. Itu saya sebut tu ketera kita ni kalau budak muda lagi budak-budak. Mana budak-budak kampung? Budak-budak kecil ada bawah tu. Boleh lagi tu yang hak kelam dengar ni semua masuk asrama lah. Kita pergi tu siapa nak ganti ni? Pakat tak ada lah. Tambah pula 15 tahun ke bawah tak boleh main masjid, tak boleh main surau. Ni duduk Covid pula. Ni bala tu satu Tapi siapa atur bala tu ni sebab manusia makhluk ni. Ni anjuran siapa ni tak pergi masjid ni? Penjarakan sosial kat masjid ni siapa? WHO. WHO ni apa? Pertubuhan Islam kan? Mengurusi dia siapa? Ahmad Rozani. Sikit saya sebut itu. Tak boleh saya bagasi saya sebut itulah. Jadi la ilaha illallah ni beri penterjemah nak menunjukkan kamu berani tak berani sebut la ilaha illallah tu. Kalau orang kafir berani tak berani sebut la ilaha illallah. Walaupun dia boleh tolong masyarakat Islam, duduk dalam masyarakat Islam. Dia pun kata saya pun hafal lah azan ni. Dia suara pun sedap, dia boleh tiru kita azan. Tapi syahadah betul-betul ikhlas daripada hati sanubari dia nak masuk Islam. Saya belum sedia lagi. Saya belum sedia lagi. Tak Islam lagi. Kita ni itulah kata mojo kita ada Islam sejak kecil sebab mak bapak kita. Kalau minta bersedia lah rasa saya. Macam ni. Tuan-tuan semua banyak pencen lah kan, tak ada kerja apa lah. Siapa sedia 3 hari pergi pondok kelas dulu? Ada sedia 3 hari. Saya sarah semua makan minum. Ada homestay kami 2 biji tu. Satu homestay tu duduk 8 orang selesa. Boleh? Nak? Makan minum saya tanggung. Apa nak? Tusuk tangan tu. Sorry yang dah saya sebut bukan nak cabar apa tak. Ni kata. Padahal boleh tinggal ada anak bini pun. Anak pun besar-besar lah. Kan gaduh dah belah kan dia. Tapi macam mana? Nak tinggal bukan dia. Ni baru cerita lagi pondok. Quran boleh baca tak boleh baca lagi? Itu tangan Quran lah. Tauhid selesai tak selesai lagi? Mu faham nak macam mana nak tauhid ke Allah Ta'ala ni? Zat dia, sifat dia, fa'al dia, milik dia. Mu reti tak faham tak reti? Tak reti lah start. Tu bila nak reti? Takkan nak mampu nak reti? Siapa boleh 3 hari duduk pondok? Kalau orang bersedia tu, saya sedia Ustaz. Saya pernah ada satu tempat saya ceramah, saya cabar itu. Saya cabar itu. Tuan-tuan tahu siapa angkat tangan? Pakcik belakang. Tapi perempuan payah sikit.
Lagi kata ngorak jadah orang ke apa isyak tu kan. Betul tak? Jadi saya ada alasan lah nak bagi tak bawa dia. Dia angkat kan. Ramai-ramai ni. Oh perempuan tu angkat. Ada sekali tu, yang tu yang makcik, ada sekali tu budak perempuan, budak. Makcik tu tak angkat tangan, anak dia angkat tangan. Dia anak dia muda, gimana tu umur 18. Bila habis ceramah, saya masa dalam ceramah tu saya sebut tu, dia angkat tangan. Satu nota datang kat dia. Buka tu. Tuan-tuan dia kata apa dalam surat tu? Ustaz, saya harap jangan jadi munafik. Hanya sebut dengan mulut tapi tak datang daripada hati sendiri. Pasal apa? Pasal dia kata saya bersedia untuk duduk pondok ustaz. Tapi nama dia sebut lah. Saya datang ni dengan mak saya. Oh, masalah perempuan, kau ambil bini seorang lagi, kau ada duit. Sorry jangan saya sebut itu sikit lah kan. Benda ni saya pernah cerita ke rumah saya. Saya kata ish bukan ambil bini tu. Nak kata nak sagar dia. Pasal saya kata saya sagar apa? Dia angkat tangan. Jantan ni tak ada. Tapi bahasa dia tajam macam tu. Ustaz jangan jadi munafik. Saya terkesan tu. Sampai lah ni saya ingat perkataan dia tu. Hal lain lah, cabar tak biasa duk angkat tangan. Satu saya berani cabar. Pakai angkat tangan semua lagi. Tapi berani lah. Saya arwah Fatih pun dia sebut gitu dah. Nak sebut tahun mana ni pondok dia bukan ada yuran. Kalau yuran tu tuan duduk 10 tahun tak bayar pun dia tak bisa minta. Dia bubuh ya, setahun RM50. Setahun RM50 tengah. Ada orang majlis agama daripada Ipoh tu, bila mula-mula kenal pondok Fatih tu, bila kata yuran tak ada, Fatih kalau kata yuran tak ada ni penuh lah pondok Fatih. So semua orang pakat main mengaji ni pasal tak ada yuran. Dia senyum tak ada dia. Iya. Orang yang nak betul-betul turun ngaji agama, licok jari kepada nak turun. Kepada nak turun. Tapi kalau lagi mesti yuran daftar mula-mula tak ada 5,000 jangan duk daftar mesti lah. Berebut-rebut isi barang tu. Yang pondok free tak ada orang datang. Ni keadaan akhir zaman. Ini nak cerita tahu mana ni? Tak bersedia. Kita ni Islam sabit Islam. Pasal mak bapak kita Islam. Kalau katalah tu tawar diri lah, siapa yang betul-betul nak ngaji Islam, angkat tangan. Pasal gagal tu. Betul, gagal. Satu saya dah tengok lah kan, pasal ni perjalanan untuk tunggu ulama-ulama kita macam dakwah tabligh tu lah kita sebut gitulah. Ajar tu supaya kata ni siapa sanggup keluar jalan Allah Ta'ala 3 hari ni. Sebab apa? Nak cabar tu supaya bagi bersedia tu. Bagi bersedia. Tu angkat tangan buah nama ni apa? Nak syiar tu. Bagi nak tunjuk kata aku sedia. Bila-bila pun boleh. Tambah pula saya serah diri ke jemaah. Hantar saya pergi mana pun. Saya bersedia untuk buat dakwah ni. Hantar saya pergi mana pun. Hantarlah saya. Saya serah diri saya untuk jemaah ni. Bini saya pun tak ada masalah. Dia pun doa untuk saya pergi buat kerja jalan Allah Ta'ala ni. Hantar saya. Ni COVID pun COVID lah, saya nak pergi. Hantar saya. Ikut SOP pun ikut SOP. Tak apa, hantar saya pergi. Seorang saya pun saya pergi. Ni betul-betul mukhlisin lahuddin. Hujan pun macam mana, naik motor main mengaji. Bagi. Siapa ada yang ada macam tu? Ada lagi bukan tak ada. Ada. Kita macam mana? Kita 3 biji hujan tak pergi hujan bisi tak dengar yang tu yang saya nak syarah tu, tak mana nak syarah semua tu. Nak kata la ilaha illallah ni dia sebagai penterjemah apa dalam hati. Untuk kita la ilaha illallah ni doa je sebut tak? Maksudnya apa? Kita tak terjemahkan apa dalam hati kita tu. Maksudnya dalam hati kita tak ada tu. Kalau dalam hati kita ada la ilaha illallah ni, faham la ilaha illallah ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Macam mana pahaman yang kita dah belajar ni? Nak menyatakan Allah la ilah, makhluk ni tak duduk tempat ilah sama kali. Kalau tak sebut la ilaha illallah pun Allah. Siapa faham siapa dia Allah Ta'ala ni? Allah la ilah aku. Allah bagi hidup aku ni. Allah bagi melihat aku ni. Allah bagi kedekat aku. Dia bagi aku boleh taat lagi kat dia. Alhamdulillah. Allahu akbar.
Duk rasa melencong yang kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat dan Nabi, istighfar lagi dia. Kalau ada dalam hati tu, nescaya dia akan terjemah ke mulut. Pasal mulut kita ni dia adalah sebenarnya apa yang dalam hati dah. Satu orang Ta'ala jadikan syarat untuk terima Islam ni mesti boleh terjemah ni mulut. Mulut ni penterjemah apa dalam hati. Pasal iman dalam hati. Tu apa kaitan dia dengan lidah ni? Lidah ni dia translator. Yang tu ada. Kalau tuan-tuan minat kepada satu orang dalam hati, orang kata apa, dah menggelegak dah ni, rau-rau lah dalam hati ni, tak tahan lah. Sampai tahap macam mana? Jumpa mak dia ke, tak ada pun, jumpa dia tepi jalan, tahan ni. Nenek motor ke, tahan tak? Aku nak cerita kamu, aku suka kamu. Oh tu, sampai tahap tu. Betul tak? Kita tak sampai dah tahap tu, pasal tak kuat. Kalau kuat lah, memang jadi itu. Itu kalau suka, benci pun serupa tak? Kalau dia benci orang muka tu, tahan tu. Kamu tahu lah, aku patah tengok orang muka kamu. Dia kalau dah dalam hati ni kalau meluat, dia akan zahir meluat yang mulut. Kalau hati ni kasih, dia akan zahir yang kasih. Kamu jumpa pak dia, pakcik macam ni lah saya ni. Mak tak ada, ayah tak ada. Nak suruh orang pun payah. Saya sendiri jumpa pakcik senang. Saya suka nak pakcik. Pakcik nak kata apa, saya gila ke apa macam pasal lah. Tapi tak ada orang nak boleh cerita ni, saya nak cerita sendiri. Pakcik sudi tak sudi terima saya sampai menantu tak tahulah. Tapi secara rasminya saya meminta anak pakcik. Pakcik nak terima menantu saja jadi menantu. Macam pasal lah. Nak sepak saya ke, kurang ajar ke apa. Minta maaf lah pakcik. Oh, tapi saya dah melonjak-lonjak lah. Kata tak apa, tak boleh pun tak apa. Tapi dah melonjak dalam hati lah. Tak boleh nak dia. Memang gelegak ni. Puh, buat keluar. Dia dah tak boleh. Tak apa, lega, putih tu. Selagi tak dapat keputusan tu, duduk tunggu. Pakcik bagilah keputusan, saya terima dengan reda. Suka pun suka lah, tak suka pun tak suka lah. Orang tak suka saya nak pasal ke mana. Tapi hati saya dah suka sangat nak pakcik ni. Contoh tu. Kan dalam hati kalau macam tu kan. Tu. Saya nak cerita bandingan tu, jatuh hati ke makhluk. Ni kita nak jatuh hati ke Allah Ta'ala ni. Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi selawat kat Nabi ni. Apa tak ada hati langsung ni. Apa masalah tu? Mesti ada masalah dalam hati. Mesti ada masalah lagi. Dan tak ada jalan nak pulih dia, melainkan mengaji, taubat, mengaji lain. Lepas tu kena susun zikir dah. Selawat dah. Pasal ubat hati tak ada lain. Mesti ubat hati dengan ilmu, ubat hati dengan zikir, dengan selawat. Tak ada jalan lain. Macam dah lapar, tak ada ubat lapar melainkan nak makan. Tak ada jalan nak hilang dahaga melainkan melalui proses dia minum air. Itu jalan sabar dah. Dia sabar nak baik hati macam mana, mau kena mengaji, mau kena zikir, mau kena selawat. Tak ada jalan lain lah. Nak angai-angai tu tak dapat. Tak boleh lah. Bukan cara dia. Bukan cara dia. Takat tengok YouTube tu tak jadi. Dia mesti dah tengok dah faham apa. Usaha kita punya susun, kita punya kerja apa dia hari-hari. Zikir kita, selawat kita. Itu yang Allah Ta'ala perintah kat kita. Depan ni memang ada dia akan sebut nanti, insya-Allah. Jumpa tak jumpa lah ni lah. Tang mana? Tang dia suruh kita zikir, banyakkan zikir ni, hadirkan apa makna yang ada. Jadi macam mana nak boleh zikir ni? Tak dapat tidak, kena ada peraturan, kena ada istilahnya angka yang tertentu yang kita mesti selesaikan setiap hari. Banyak mana zikir kita, selawat kita. Kalau baca Quran kita, berapa muka surat, berapa juzuk satu hari. Supaya nak amal ni kalau boleh istiqamah. Tak buat hari ni, esok tertinggal, esok kodok siapa? Tak ada jalan nak kita pulih, melainkan dia mesti proses bersambungan, istiqamah. Macam ke ubat lah. Tuan-tuan katalah sakit ubat ni doktor kata tok bomo ke apa pergi pasal itu tak. Dia kata kena makan 10 hari turut-turut, jangan miss 1 hari pun. Kalau miss ni kena kosong balik, kira semula. Miss 1 hari, 9 hari tak cukup 10 hari. Selang ya kena makan semula 10 hari. Reda tak jadi ubat ni. Jagalah. Macam tu tuan-tuan kena jaga hati. Hati ni 1 hari yang miss. Lihat lah. Tuan-tuan saya tak tahu lah. Tuan-tuan wali-wali lah, tak apa lah. Kita kalau ada
Ngaji lah saya sebut. Ngaji 3 bulan PKP tak mengaji macam mana? Nak main ngaji macam mana? Lihat lah apa. Sehari tak mari jemaah pun dia lihat lah. Tambah kalau 3 bulan. Ni kalau panjang lagi kena. Kita tak ada lah kena PKPD, PKPB. Kita tak kena lagi lah. PKP lagi lah kan. Ada proses SOP apa. Tak kena lagi. Kena kawasan ni Pegelah Hulu pun dah 4 orang ni positif ni kan. Kena ni orang ni pula kontak dengan ni, kontak ni lagi dia bubuh zon merah ni. Apa saya nak sebut ni, ada peraturan, ada syarat, kena tunaikan rukun dan syarat tu. Nak berubat zahir pun kena makan ubat macam tu, nak ubat batin pun kena berubat macam tu. Soal siapa doktor kita? Bukan saya punya doktor COVID-19 tu. Saya tanya COVID ni COVID batin ni. Siapa doktor batin kita, duk rawat kita, siapa? Siapa tok guru kita yang duk rawat batin kita, siapa? Ada siapa kita serah diri kat guru mana, ustaz mana, jumpa dia kan, jumpa Cik Isa ke, tok guru besar lagi ada lagi, walaupun mata pun tak apa nampak, badan pun tak apa sihat lah, ada lagi jumpa dia minta tok Cik, bagilah kami amalan zikir ke, wirid ke, ambil gila apa dia, Satariyah ke apa, Ahmadiyah ke apa dia yang ada, pergi ambil dia tu, selawat apa nak kami nak kena baca ni. Tak tahu lah ni kalau ada orang nak ambil kita apa. Tak ya dah tu dah mata dah tak nampak dah, tak boleh dah ajak dah ke apa ni. Saya tiru lagi saya pergi tu, kalau pergi masjid Green tu dia mesti ada main jemaah, hujan pun mari tu. Kalau boleh nak mari sendiri tu, kalau orang tak naik bawa naik motor pun dia jalan kaki mari, tak bayar tau. Tu orang iman ke sebarang iman tu, tanya dia apa petua dia nak boleh dapat iman tu. Nanti dia sebut lah, kena jaga sembahyang jemaah, banyak sembahyang sunat, banyak zikir. Mata ni kena jaga ni, anugerah besar Allah Ta'ala, jangan duk tengok benda haram. Tengok. Saya cakap ni laju kat lah, orang tiru dia ni tak dengar. Orang tak suka dengar dia mengajar. Kalau dia mengajar tu 3-4 orang, 6-7 orang ramai tu, lain semua beru lagi. Dia tak tahu nilai. Dia seronok dulu dah Ustaz ni. Balik bodoh tu balik tengok TV lah. Hak tegur ni ajar, yang ni balik tak tengok TV lah, baca Quran, ada wirid, ada zikir, ada berkat dia ngaji tu tegur itu. Kita tak nak ngaji tegur itu, ngajar pula tak faham lah, bunyi pelak betul kuat. Yang cakap orang putih ke lagi tak bunyi Melayu sikit pun boleh lah faham. Tengok juga. Tengok cerita Korea faham lah tu. Cinta Indosetan mau faham tu, boleh tengok 2 jam. Yang kita cakap Melayu ni tak mau dengar. Boleh lah saya mulut laser lagi. Sorry ya Allah. Saya nak cerita ni nak terjemah dalam hati ni, Jadi siapa doktor kita yang kita pergi jumpa, ajarlah saya. Tambah kita serah diri ni, saya nak mengaji sebagai anak murid. Restuilah saya sebagai anak murid. Berapa guru yang kita bisa jumpa gitu. Ajarlah saya macam mana nak kenal Allah Ta'ala. Ajarlah saya apa amalan saya nak. Nasihat saya sikit. Luku gilah kepala saya. Janji saya macam mana nak buat. Jarang nak nyubah. Bukan tak ada dah. Nak cerita apa? Mulut tu dia terjemah pun dalam hati. Ada orang yang dia nak dah tak jumpa. Kita kena jumpa depan mata buat tak peduli. Mudah Allah Ta'ala, mudah urusan kita, lembutkan hati sanubari kita. Bak ni memang pilihan Allah Ta'ala. Satu kita tengok Rasulullah kat Mekah. Orang Mekah yang ikut-ikutlah, tapi ramai yang tak ikut. Orang Madinah tu datang. Orang Madinah tu jauh dengar. Berapa ratus kilo tu? Madinah Mekah berapa ratus kilo? 470. Macam tu lah saya tak pakai nombor tu, pakai nombor 5 sebut lah. 400 boh lah bundar kan pada ratus yang hampir 500 kilo. 500 kilo bukan naik kereta, naik bas lain ni weh. Naik unta dulu dengan padang pasir, ibu pasir. Dengar je kata ada Nabi kat Mekah ni, mari datang. Nak tengok Nabi ni siapa? Tengok hak ni ke dia ajar aku kenal Allah Ta'ala. Ambil terus. Ambil pula apa? Dia balik ni, dia bawa cahaya satu kampung dia ajar semua masuk Islam ni. Tak jumpa Rasulullah lagi hak dalam kampung ni, tapi tunggu Rasulullah siap dah.
Doa minta hari-hari, ya Allah bagilah Muhammad ni sallallahu alaihi wasallam datang kampung kami. Mari bawa mailah dia ke Madinah. Bawa mailah ke Madinah. Mari sungguh. Mari sungguh. Yang tu yang kata iman ni duduk dalam hati. Tu bila terjemah tu, oh masya-Allah. Tu kata walaupun tak bertemu Rasulullah, ada utusan daripada Rasulullah pun pada dia padan dah. Ajar lagi kami. Ajar lagi kami. Apa lagi yang Rasulullah suruh? Apa lagi dia ajar? Dia suruh buat apa lagi? Suruh buat apa lagi? Oh, macam mana lagi nak zikir? Macam mana lagi? Oh, Allah la ilaha illallah. Oh, Allah ni ilah. Kita ni makhluk. Oh, kita hajat kat dia. Tasbih banyak kat dia. Oh, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Buat apa-apa puji orang Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siapa? Kenal orang Taala. Hidup perasaan tu melonjak-lonjak macam tu. Tentu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jumpa Rasulullah tu, ui, macam kita boleh jumpa Perdana Menteri. Kita nak jumpa Perdana Menteri, tak kisah nak tengok Perdana Menteri. Kalau nak jumpa Perdana Menteri lah kan. Kalau kita nak jumpa apa? Nak jumpa bini, ni bini aku. Wah, betul lah. Ini apa? Jumpa Rasulullah. Hilanglah lupa hal lain. Boleh jumpa Rasulullah ni dia. Orang paling makhluk paling afdal sekali. Allah Ta'ala bagi jadi. Ni kita nak jumpa Rasulullah tak boleh. Siapa pewaris Nabi ni? Hak ni lah tok guru aku yang boleh kenalkan aku ke Allah Ta'ala. Ya Allah, muncullah dapat jumpa dia. Ada kita ada perasaan yang tu. Ada tak terjemah tu keluar ke mulut kita ada. Tu kena semak tu saya kata kena uji ya. Iman dalam hati dia. Macam mana? Tiang kadang-kadang saya panggil tu, tuan-tuan mari duduk depan sikit, duduk depan. Ke depan ni kosong, penjarakan sosial 1 meter ya, bukan 20 meter. Agak-agak berapa orang boleh duduk depan. Saya tak panggil lama ni. Penjarakan sosial 1 meter kan. Betul kan? 1 meter ni 3 kaki, 6 kaki lagi jauh lah kan. Ni sampai 20 meter ni, sampai duduk bawah hisap okok ni macam cerita kan. WHO pun tak suruh buat itu masa saja kasar sikit lah main tu kan. Kalau orang yang nak sungguh tak, main duduk dekat ni. Saya tak ada lah nak lobby tuan-tuan lebih suruh tuan-tuan mari kat saya, tak ada lagi tu. Tapi kalau duduk majlis pun niat ni betul, bukan pasal saya. Pasal apa? Saya bukan ada apa. Mari ni pasal majlis ni, majlis Allah dan Rasul. Saya sebagai utusan yang dipanggil datang untuk menyampaikan apa saya reti dalam majlis Allah Ta'ala dan Rasul. Tu saja. Betul lah saya. Saya bukan orang special apa, tak ada special. Apa saya nak sebut? Jadi saya datang ni, tuan-tuan ra'i tu bukan ra'i saya sebenarnya. Ra'i apa yang Allah Ta'ala dan Rasul perintahkan ni kan. Lalu saya laluan ya, kuli ya, tak ada apa. Tentu tuan-tuan tak hormat saya, tuan-tuan terajar saya pun tak ada masalah kat saya. Tapi jangan tolak Allah Ta'ala dan Rasul. Tu. Jadi menyebut la ilaha illallah ni sebagai penterjemah kata apa yang ada dalam hati. Apa yang ada dalam hati daripada Islamnya seorang. Jadi kalau ambil bahasa tu, Islam ni kita faham Islam sekali lalu dah Islamnya. Kita Islam kita ucap lama dah, memanglah ucap lama dah. Tapi adakah kita faham tuntutan la ilaha illallah tu Muhammadur Rasulullah tu, faham ke? Kalau ambil bahasa maksudnya Islamnya apa? Adakah dah menyerah diri seseorang kepada agama Islam? Dah menyerah diri ke dia ke Allah Ta'ala, dan jelas menyerah diri ke dia kepada Rasulullah, dan menyerah diri dia ke agama Allah Ta'ala ni untuk dia bersedia untuk hidup dalam beragama. Dah bersedia kan nak bagi alasan untuk tak nak buat agama? Allah nak kena jemaah sehari-hari 5 kali. Leceh nak jemaah tu imam pula tu lambat pula tu, sembahyang lama. Nak tunggu sembahyang sunat lagi. Banyak urusan tu. Bersedia tak bersedia nak buat syarat? Serah diri tak serah diri pada perintah Allah Ta'ala? Adakah kehendak kita ni mengikut kehendak Allah Ta'ala dan Rasul, ataupun masih di atas kehendak kita? Bahkan kehendak syariat lah kena ikut kehendak aku. Aku nak sembahyang pukul apa, kehendak aku. Kena ikut kehendak Allah Ta'ala dan Rasul. Mesti ikut perayaan SOP dah. Awal waktu berjemaah,
peraturan imam makmum macam ni, mu faham, reti, mu bersuat apa, mu rasa kehambaan diri dengan Allah Ta'ala, memang faham akbariyahnya Allah Ta'ala ni, azamatillah, boleh rasa hebatnya Allah Ta'ala ni, Allahu Akbar ni, boleh rasa adalah hati ni. Memang kita dah sedia orang untuk tu. Tu. Dia nak kata dia penterjemah dengan Islamnya seseorang. Banyak kena muhasabah lah kat diri kita tu, sehingga tidak diterima daripada seorang iman dia melainkan dengan dia dengan kalimah la ilaha illallah ni. Satu, kalau ada siapa-siapa di kalangan orang yang kafir, walaupun tengok dia mesra dengan orang Islam, baik dengan orang Islam, selagi tak mengucap kalimah syahadah, istilahnya tak terima Islam dia. Orang Islam ni kita mujur lah hak tu. Cuma kita ni di atas kaedah sebut ulama, selagi tidak ada perkara yang membatalkan Islam kita, dari sudut boleh jadi murtad dengan perkataan ataupun perbuatan, status quo kita masih orang Islam. Status quo ni maksudnya ikut lama lah kita beranak mak bapak kita Islam kita, walaupun suruh mengucap tak kerti, semayang macam tahiyat tak boleh, Fatihah pun tak boleh baca, minum arak, minum ketung, mempit, katalah gitu masuk betul selalu ni, sabit PKP tak boleh masuk kan. Apalah saya bagi contoh gitu ya. Allahumma salli. Jumaat pun tak bisa mari. Mati macam mana? Kaedah kita mati dalam Islam, mandikan dia, kafankan dia, semayangkan dia, tanam ke orang Islam. Tapi nama dia Islam asli, fasik. Doakanlah untuk dia, Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Doa untuk dia. Talqin dia. Tahlil pun, tahlil lagi lah kat dia. Mudah-mudahan tu sebab untuk dia dapat rahmat Allah. Doakan untuk dia. Masa dia mati pun kena doa, masa hidup kena doa lah. Tutup guru kita semua pakai doa belakang. Jadi asal dan sebut, selagi orang kafir kalau tak ucap tak terima. Kita ni tu kata muncul lah kita Islam. Tu kalau sabit dengan kena mengucap agama Islam rasmi, pergi pejabat agama, boh pergi kata gitu, baru Islam kita diterima. Saya rasa berapa orang yang masih baru masuk Islam ni. Ingat saya sebut itu tak? Kalau lah Islam kita ni kena rasmi pergi pejabat agama, dah balik tu pergi pejabat agama, kena istiharkan aku masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, kena pula ada 50 soalan kena menjawab ujian lisan tentang berakidah, mesti luluh 98%. Kalau flat number 3.9 mesti luluh, pointer dia pergi pasal gitu lah kan. Macam agak-agak macam mana, berapa orang yang luluh? Tak silap semua tak masuk Islam. Kalau dengan syarat macam tu, lebih kurang saya sebut gini lah kan, zaman ni saya tak tahu tutup tak tutup lagi. Mengundi tak, daftar tak daftar mengundi lagi. Orang Melayu ni kena endah, tambah duk kena ketung kena gaduh daftar mengundi. Cina pergi daftar mengundi, Melayu tak pergi daftar mengundi. Siapa? Dia tak ada rasa apa-apa, tu mengundi je kan. Agak-agak kalau daftar sebagai agama Islam lah ke mana, saya rasa sunyi je buat agama tu. Allah, ni keadaan kita ni. Jadi di atas apa yang dah disebut tu, fa'alal aqil an yuksira min zikriha mustahdiran lima min aqaidil imani hatta tamtazija ma'a ma'naha bilahmihi wa damihi fa innahu yara laha min al-asrari wal ajaibi insyaallah ta'ala ma la tadkhulu tahta hasrin wa billahi taufiqu la raiba ghairahu wa la na'budu la rabba, sorry saya baca tu bukan la raiba, la rabba ghairahu, la rabba ghairahu wa la na'budu siwahu. Nak habis tu dia baca tu habis tak boleh habis lagi kali lagi baca tu lagi saya berhenti sejam lagi. Pasal nak sebut ada benda nak sebut bagi hadir hati. Kalau dulu tak faham sekali ni dengar, insya-Allah kita bagi rumusan ringkas apa macam mana nak sebut taubat. Nak suruh mengaji lain pula entah bila nak boleh baca kitab lain tak tahulah, nak khatam pula kan. Ambil cara ringkas macam mana nak zikir, macam mana nak betul hati. Kalau tak ambil secara khas ke jalan tarikat ke apa kan,
kena faham kaifiat nak berzikir dan apa nak bagi hadir. Kena. Kaedah kita jadi burung kakak tua. Burung kakak tua dalam semayang lama dah, termasuk saya lah. Macam mana nak zikir ni supaya boleh hadir hati? Kena belajar agak macam mana nak zikir hadir hati. Pasal hadir hati ni, pasal dia perjalanan iman kan. Kita biasa, kalau tak biasa dapat latihan iman, kita rasa macam kita dah okey dah. Padahal iman dengan perjalanan Islam ni, perjalanan iman besar sekali. Tu mengucap kalimah syahadah untuk jadi Islam sekali ya. Tapi bila dah mengucap, dalam hati ni mesti hadir iktiraf. Istilahnya asyhadu. Aku bersaksi. Asyhadu tu daripada syahidah, bukan syahid tu. Allah ilaha illallah, bukan aku telah bersaksi. Tapi asyhadu, aku sentiasa bersaksi. I'm witnessing. Itu saya sebut dengan present continuous tense. Kalau kata I'm still teaching you, I'm still reading this kitab for you, you are still listening to me. Boleh faham yang saya sebut apa kan? Itu dipanggil present continuous tense. Can you understand me? I'm explain you in Arabic. Arabic pula, in English grammar. Saya pun bukan pandai semua, kerti lah dekat tu nak sebut kan. Jadi I'm witnessing that Allah Ta'ala is my God. He make me alive. The life that I can see at myself is not mine, it's His. Then He give me, then I be alive. It's not mine, it's His. So I must remember Him, I must thankful Him, I must praise Him. Is I feel that this is from myself, astaghfirullah, I will ask forgive Him, forgive me, and this is forbidden for me, astaghfirullah, masya-Allah, la haula wala quwwata illa billah. I must rojok kat dia balik. Tak cakap putih kat Melayu. Macam mana nak bawa tu? Pasal yang tu perjalanan tu fardu. Semayang ni memang semayang dah, alhamdulillah. Tapi yang tu zahir, batin punya nah. Batin tu 24 jam tu. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita. Saya sendiri khasnya lah untuk mudahkan dapat batu. Macam mana pun, mudah tak mudah, harapan doa satu hal, kat kita ditaklif buat sabab. InsyaAllah saya nak cerita sabab tu. Buat tak buat, mudah-mudahan harapan kita Allah Ta'ala mudahkan kita. Saya sendiri pun Allah Ta'ala mudahkan. Mudah kita juga kat tuan-tuan, supaya memang boleh ambil dan hadam sungguh isi kitab ni. Kalau tak belajar pada mula pun, belajar hak sekali lagi yang dia nak sebut ni, macam mana nak hadir hati tu, sampai maksud kita untuk capai ke Allah Ta'ala. Hadir hati ke Allah Ta'ala, istilahnya idrak ke Allah Ta'ala. Hati tu boleh hadir ke Allah Ta'ala, faham ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. InsyaAllah dengan tu akan benda-benda boleh mensyukuri dia, tauhid kan dia, sedar ke dia, iman ke dia. Dan ada pula hubungan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak berselawat pada dia. InsyaAllah sambung tentang fa'alal aqil. Tu juga maksudnya bulan depan ni banyak umur kalau tak kena kita PKP apalah kan. PKPD ke B ke apa tu. Kalau kena tu tangguh lagi pula, tak tahulah nak khatam bila. Ada satu masjid surau saya kat Panjung baru ni 7 bulan kan tangguh daripada PKP. Sekali ke baca secolek pun. Tapi 7 bulan tu. Datang masuk bulan lepas tu baru boleh khatam. Ni mai, kalau mai bulan ni tak ada apa-apa boleh pergi, baru nak mula kitab baru 7 bulan. Ni kalau ni pula kena setahun lah pula baru khatam, baru nak jumpa saya lagi. Tak tahulah. Kita buhlah insya-Allah. Itu kaedah kita, azam bagi nak buat benda baik. Itu kita punya kaedah supaya tak jadi tulul amal macam mana. Taluk dengan Allah Ta'ala, azam dalam hati, bukan main-main, bukan seronok-seronok dah. Memang betul ni, ya Allah, kalau aku mati ni aku tak reti lagi nak zikir ke ni. Ya Allah, bagilah aku boleh sampai tarikh tu. Dengar ada perasaan syauq, zauq yang tu kot kan. Apa? Ada keinginan, memang ada hati dan perasaan, kalau boleh nak sampai hari tu, kalau boleh aku dapat tu, aku nak pegang sungguh-sungguh. Azam pun jadilah. Pasal apa tu? Besar tu. Yang itulah niyatul mu'min khairun min amali. Tengok mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Mudah-mudahan semua tak jadikan kita dan keadaan beriman, yang tu hidup dan keadaan iman, mati iman. Wallahu a'lam. Soalan kalau ada kita tu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika
كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين.